Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Hai guys, kembali semula ke channel Cikgu Fazli Handsome. So hari ini kita akan belajar bahagian yang ke-7 dalam bab 5 kongrunan, pembesaran dan gabungan transformasi. Kita akan belajar tajuk tesilasi. Okey, sebelum tu, pada siapa yang masih belum subscribe channel saya, boleh subscribe channel saya, like, komen dan share channel Cikgu Fazli Handsome. Dan jom kita tengok apa yang kita akan belajar pada hari ini. Alright, jom. Okey guys, kembali semula ke bahagian yang 7, bab yang ke-5, kongrunan, pembesaran dan gabungan transformasi. Hari ini kita akan belajar bahagian yang ke-4, iaitu tesilasi. Okey, mula-mula kita nak kenal pasti apa yang dimaksudkan dengan tesilasi ni. Tesilasi ialah pola bagi bentuk berulang yang memenuhi suatu satah tanpa ruang kosong atau pertindihan. Contohnya seperti struktur sarang lebah. Okey, di bawah ni antara contoh-contoh gambar tesilasi. Okey, yang pertama tesilasi yang terdiri daripada segitiga sama sisi. Kita tengok kat sini ada banyak bentuk segitiga sama sisi yang disusun tanpa ruang kosong. Okey, disusun secara rapat-rapat. Okey, yang kedua tesilasi yang terdiri daripada rhombus. So inilah rhombus. Rhombus ialah segi empat sama yang disengatkan, disusun tanpa ada ruang kosong dan juga tanpa ada pertindihan. Yang ketiga, tesilasi yang terdiri daripada gabungan segi empat sama dan oktagon sekata. Kat sini ada 1, 2, 3, 4 segi empat sama dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oktagon sekata yang disusun secara rapat. Tidak ada ruang kosong dan tidak ada pertindihan. Okey, contoh. Tentukan sama ada setiap bentuk yang berikut merupakan suatu tesilasi. Okey, tengok gambar ni. Okey, tengok gambar. Okey, inilah bentuk pentagon. Pentagon sekata ada 5 sisi. Tetapi adakah gambar ni merupakan tesilasi atau bukan? Okey, jawapannya ialah tidak. Okey, kenapa tidak jawapannya? Sebab dia ada ruang kosong di antara pentagon tersebut. Okey, sebab itu jawapannya tidak. Okey, yang kedua, ini ialah heksagon yang dilukis secara rapat. Okey, tidak ada ruang kosong dan tidak ada bentuk yang bertindih. Okey, jadi ini jawapannya ya. Okey, yang ketiga, ini ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 apa? Heptagon. Okey, 3 gambar ni adalah heptagon. Tapi adakah 3-3 gambar ni merupakan tesilasi atau bukan? Jawapannya ialah tidak. Kenapa tidak? Sebab ada pertindihan. Okey, ada pertindihan. Jawapannya tidak. Dia bukan tesilasi. Okay, yang keempat, okey, ada bentuk segi empat sama, ada bentuk segitiga, ada bentuk segi empat selari, ada bentuk heksagon yang disusun secara berulang dan semua satah dipenuhi tanpa ada ruang kosong dan tidak ada pertindihan. So automatik jawapannya ialah ya. Okey, senang saja untuk kita kenal pasti mana satu tesilasi, mana satu bukan tesilasi. Okey, yang kedua kita akan belajar mengenai reka bentuk tesilasi. Okey, macam mana cara kita nak mereka bentuk suatu tesilasi ni? Kita boleh menggunakan transformasi isometri seperti translasi, pantulan dan putaran. Pembesaran tak boleh. Kenapa pembesaran tak boleh? Dia tak boleh menghasilkan bentuk yang berulang-ulang. Okey, sebab dia kecil, dia besar. Okey, apa yang dimaksudkan dengan transformasi isometri itu? Transformasi isometri ialah transformasi yang menghasilkan imej yang kongruen dengan objek. Okey, bermaksud dia mempunyai sudut yang sepadan, sudut sepadan yang sama dan juga sisi yang sama panjang. Okey, contoh. Raja di bawah menunjukkan suatu bentuk tesilasi yang terdiri daripada sisi empat yang dihasilkan dengan transformasi isometri. Okey, sekarang kita ada gambar segi empat. Sisi empat ataupun bentuk layang-layang yang disusun secara berulang.
So, yang pertama soalannya nyatakan transformasi yang terlibat untuk menghasilkan yang pertama M daripada bentuk K. Okay, M daripada K. Okay, M daripada K, kita tengok gambarnya sama. Okay, gambarnya sama. Jadi, kita boleh gunakan sama ada dua cara. Sama ada kita nak gunakan translasi pun boleh. Nak gunakan pantulan pun boleh. Putaran tak boleh lah sebab gambarnya sama. So, yang pertama, kalau kita nak jawab dalam bentuk translasi. Okay, translasi. Okay, kita pilih mana-mana titik yang kita boleh gerakkan. Okay, translasi boleh ke? Okay, rasa tak boleh kot sebab pada titik A ni dia bertemu. Okey, dia tak ada pergerakan. Titik lain ada pergerakan. So, saya rasa translasi tak sesuai. Kita gunakan pantulan. Okey, pantulan pada garis. So, garis apa yang melalui di tengah-tengah dia? Garis AB. AB pada garis AB. Okey. Okey, yang kedua bentuk J daripada M. Okey, J daripada M. Okey, kalau J daripada M ni pun sama. Okey, nak gunakan translasi atau pantulan atau putaran. Tapi kita tengok gambarnya sama. So, kita boleh sesuai pakai translasi. Pantulan tak sesuai sebab dia sepatutnya kalau kita guna pantulan dia akan berlipat. Dia punya bawah akan pergi ke atas. Okey, yang paling sesuai ialah translasi. Translasi. So, berapa koordinat dia? Kita pilih satu titik yang mudah kira. Okey. Kita pilih ni ke sini. So, tak nampak. Minta maaf. Daripada puncak atas ke puncak atas ni. Okey. So, dia tak ada bergerak ke kanan ke kiri. Letak kosong gambar. Soalan letak kosong. Jawapan letak kosong. Kemudian dia bergerak ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. So, bawah ni ialah 5. Sebab dia ke atas, dia positif. Okey, so kita dah siap menyatakan transformasi yang terlibat untuk menghasilkan pergerakan objek K daripada M dan M daripada J. Bentuk J daripada M. Okey. So, kita dah selesai mempelajari bab 5. Seterusnya kita akan jumpa lagi untuk video yang akan datang. Terima kasih. Bye.